الله 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 يا الله 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 يا الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung. Ah, Alhamdulillah. Saya sunat. Lama tiga ini. Ini lagi kitab kata tu. Kitab dia ringkas sangat. Dia kata sunat sembahyang tu qamat. Lepas tu dia kata cara nak qamat kalau sembahyang sunat. Solat jami'ah, solat jami'ah, solat jami'ah. Dia itu dia punya nota. Jadi dalam kitab lain dia banyak cerita tentang azan ni. Jadi kita nak baca ni sekarang ni. Apa yang disunatkan? Apa? Tak boleh. Ustaz, suara perlahan sangat. Oh, pelan. Yang lain okey ke? Tu jauh Ustaz. Dengar tak? Ya Ustaz perlahan. Kalau kansel jelek. Dengar. Jauh sedikit. Dengar tak, Kang?
Okey, sekarang okey. Saya dekatkan dengan mic. Okey, dengar tak? Alhamdulillah, dengar Ustaz. Okey. Yang lain kena dengar tak? Tadi yang kata perlahan ni dengar tak? Okey Ustaz. Alhamdulillah. Dengar Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Sunat semasa azan. Muazzin hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya suci daripada hadas. Ni kalau kita buat di bulan ni, dia mesti suci daripada hadas. Maknanya dia kena ada wuduk lah. Kita nak cakap dia kena ada wuduk. Ni. Kalau tidak, jika berhadas, maka dihukumkan di sini sebagai makruh. Makruh. Ada orang dia datang masjid lambat, dah lambat. Orang dah azan, dia tak ada wuduk. Dia tunggu azan. Itu perbuatan itu makruh. Azan tu tak makruh. Perbuatan dia makruh. Perbuatan dia Allah tak suka. Elok ambil wuduk dulu. Wuduk pun dah 2 minit je, 3 minit. Lepas tu baru azan. Lewat azan sikit tak apa. Tak dosa pun lewat azan ni. Tapi jika terus azan tu jatuh makruh. Kalau ada besar, lagi makruh. Orang yang junub lebih besar makruhnya daripada yang berhadas kecil. Ini nama apa ni? Ini adalah dalil. Aku benci sebut nama Allah dalam keadaan kecuali dalam keadaan suci. Ini dalil. Dalil untuk apa? Dalil untuk mengatakan yang azan ini makruh. Sebab tu elok kita kekalkan diri kita dalam wuduk. Dah buang air, ambil wuduk. Kenapa? Kadang dalam kereta kita nak zikir. Betul tak? Dalam kereta kan kita nak zikir. Dan kita nak zikir dekat luar waktu solat. Kita nak zikir. Tapi kita ada wuduk. Maka kita buat zikir. Bagus. Tapi makruh. Tapi makruh. Sebab tu elok kekalkan diri dalam wuduk ni sebab ni lah. Sama juga dalam keadaan lain. Bila kita kata kita nampak laut cantik, ni tepi laut, kita kata subhanallah. Subhanallah ni zikir lah. Zikir. Tapi bila tak ada wuduk, dia ada makruh. Sama juga macam kita kata insya-Allah. Kita semua bukanlah zikir, menyebut nama Allah. Menyebutkan nama yang boleh bawa kita ingat Allah. Kalau kita ada wuduk, pahala dia lebih besar. Kalau tak ada wuduk, jadi perkataan ni kita selalu sebut Alhamdulillah. Orang tanya kita kat luar rumah, apa khabar? Alhamdulillah. Itu zikir. Tapi bila tak ada wuduk, dia ada makruh. Dan benda ni jadi mainan kita, harian kita. Kita sebut Alhamdulillah. Apa-apa pun sebut Alhamdulillah. Itu bagus. Tapi bila tak ada wuduk, dia jadi makruh. Bukan azan saja. Ini yang Rasulullah sebut ni. Dalam hadis pertama ni, bukan azan saja. Kalau kita nak tengok azan saja, yang dari bawah ni. Janganlah azan terkecuali orang-orang yang berwuduk. Ni. Ini harus untuk azan. Ini yang untuk azan. Kalau yang atas tu, secara umum. Itu dikatakan dalil yang disebut secara umum. Ini dalil yang disebut cara azan. Ini khusus untuk azan. Jadi kalau nak azan kat rumah ke, nak azan dekat mana ke, dia yang sebaiknya ada wuduk untuk mengelakkan sesuatu yang dikatakan makruh. Untuk mengelakkan sesuatu yang dikatakan makruh. Aku kalau dalam masjid ni paling bagus ada azan. Kan ada wuduk. Kalau kita nak tunggu azan, kita elok kita zikir. Kita zikir.
Jadi zikir ni yang eloknya dikatakan ada wuduk. Sebab apa? Kalau tak ada wuduk, Rasulullah dia kata dia benci. Rasulullah pun benci. Rasulullah pun tak suka. Jadi orang beriman ni kalau boleh apa yang dia cuba, apa Rasulullah tak suka, dia tak suka. Apa Rasulullah suka, dia suka. Tu seorang sahabat kata, aku tak pernah makan labu. Tapi bila aku tengok Rasulullah dia ambil labu makan, maka aku pun gemar makan labu. Kenapa? Dia tengok Nabi suka, dia rasa suka. Sebab rasa cinta dia pada Nabi. Elok kita tengok apa Nabi suka, kita suka. Apa Nabi tak suka, kita tak suka. Macam Nabi dia tak suka makan lap. Binatang lap tu. Tapi dia tak kata benda tak boleh makan. Tapi tak suka. Apa dia tak suka, dia tak suka. Walaupun benda tu tak haram. Macam ni lah. Aku benci menyebut nama Allah. Kecuali dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Jadi kalau tak suci sebut nama Allah, Rasulullah kata tak suka. Kita usaha cara ni. Itu belajar ni ada kaedah-kaedah dia yang bawa pelajaran yang lain. Okey. Menghadap ke arah kiblat. Sunat azan ni arah kiblat. Kalau dalam bilik azan, kita pastikan orang azan itu dia berdiri. Dia azan ni kadang dia seorang dalam bilik tu. Seelok-eloknya dia menghadap pada arah kiblat. Kebaikan yang dibuat ulama kata pada arah kiblat itu dia adalah berkat. Ada wajib. Kerana apa? Kiblat ini mengandungi keberkatan. Lepas tu kalau semayang yang kita selalu cakap lah. Takbir kita buka tangan. Tapak tangan kita hadap arah kiblat. Kenapa? Kiblat ini kiblat memiliki keberkatan. Perkataan ni yang kita tahu ni. Kiblat memiliki keberkatan. Lepas tu elok dibuat pada arah kiblat. Sama juga dengan wuduk. Wuduk elok sunat ada kiblat. Mandi wajib, tayamum. Semua tu elok dibuat pada arah kiblat. Kenapa? Kiblat memiliki keberkatan. Nombor 3, sunat azan. Perkara dilakukan oleh orang yang baik dan merdu suaranya serta nyaring. Nyaring ni kuat lah. Ni nyaring. Bukan nyaring saja. Merdu. Bukan merdu saja. Dalam kitab ni dia disebut 3 perkataan ni. Ini baik. Ini nilaian daripada segi suara. Satu baik, satu merdu, satu nyaring. Lepas tu sampai sekarang suara orang-orang hitam ni suara dia bagus-bagus. Yang penyanyi ni banyak suara orang kulit hitam. Ini nilaian suara. Ini kalau suara dia tak baik, sunat ni bagi pada orang suara baik. Tapi kalau kita dah tua, suara kita dah terbatuk-batuk, suara kita dah tak baik. Suara kita dah tak elok. Jadi sunatnya bukan kat kita azan. Sunatnya dekat orang lain. Tapi kadang-kadang masalahnya orang tak lepaskan jawatan Bilal. Itu yang semua salah tu. Kalau suara kita dah ada rasa kita pun dah tua dah ni, pergi orang lain pula lah. Pergi orang lain pula. Disunatkan azan ini melafazkan 2 kalimah takbir dan 1 nafas dan dibaca dengan sukun mati pada huruf ra pada kalimah pertama dan pada kedua takbir dengan fathah. Satu nafas ni maknanya tidak berambil nafas. Allahu Akbar, berhenti fathah. Allahu Akbar. Tu yang paling baik. Maknanya matikan ra. Sukun pada ra. Kalau tak sukun, kita tak matikan, kita jadi wasal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dia tak matikan ra.
dia tak ambil nafas. Dia ada 4 kalimah tu. Jadi dua-dua kan. Dua-dua. Jadi satu nafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu nafas. Dia seolah-olah seperti hukumnya saktah. Saktah ni dikatakan berhenti tanpa mengambil nafas. Dalam surah Yasin ada saktah kan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Apa ayat belakang tu? Apa ayat belakang tu? Sebelum tu. Mimar Qadina. Mimar Qadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Kan? Dia ada tulis sin. Dekat Quran tu ada tulis sin. Tulis sin tu nama saktah. Saktah ni definisi dia berhenti tanpa mengambil akan nafas. Berhenti tanpa mengambil nafas. Jadi kalau kita azan, katakanlah orang suruh kita azan, yang terbaik itu ambil sunat-sunat dia semua. Satu ambil wudu, dua ada kiblat, tiga berhenti, Allahu Akbar, berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti, Allahu Akbar, berhenti. Tapi jangan ambil nafas. Allahu Akbar. Itu yang paling bagus. Berbaris hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak sambung. Tapi yang eloknya disaktahkan. Allahu Akbar. Jangan ambil nafas. Allahu Akbar. Jadi itu cara dia. Jarang surau buang macam ni. Selalu surau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafas. Allahu Akbar. Berhenti, jangan ambil nafas. Allahu Akbar. Nanti kalau kita berjumpa nanti buat perhimpunan kat mana-mana, kalau kita azan sendiri, kita pergi masjid, bayang kat dewan ke, kat bilik ke, bila orang azan nanti, bila siapa kena azan nanti, siapa nak azan nanti, praktikkan. Cari arah kiblat, pastikan dah ambil wudu. Lepas tu, azan dengan cara yang paling baik. Allahu Akbar. Berhenti tanpa ambil nafas. Allahu Akbar. Atau kalau nak baca sambung, ambil cara yang kedua, baris hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung. Boleh juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang dikatakan kalau sambung tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi baik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ambil nafas. Saktah. Okey. Dilaungkan nombor 4 di tempat tinggi. Saya perlu kata kecuali jika menggunakan pembesar suara. Jika tidak gunakan pembesar suara, bolehlah laung di tempat tinggi. Katakanlah waktu tu elektrik tak ada. Dia nak panggil masuk waktu orang nak sembahyang. Kalau menara tu ada tangga, lalu menara ada tangga. Bolehlah naik menara tu tangga. Kalau imam muda bolehlah. Kalau imam dah tua tak payah naik menara. Ada pula pingsan dalam menara yang panjat menara tu, menara ni ada selalu lubang. Lubang ni keluar keluar lampu. Kali tu dia azan. Dia pun azan lah tinggi. Sunat melafazkan iqamah dengan pendek dan agak cepat. Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Kalau qamat, dia pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu qamat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dengar, kita tahu. Ini azan. Kalau kita dengar baca, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu qamat. Mana ada beza? Mesti ada beza. Mesti ada beza. Kalau kita tidak membezakan, tidaklah kita dikatakan mendapat sunat dalam membezakan pendek panjang pada azan dan iqamat. Saya tengok surau banyak tak beza kan. Dia kalau qamat tu macam azan bunyi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni qamat. Ni qamat. Ada dalam surau gitu. Surau mana yang gitu? Saya nak tanya orang punya surau. Surau mana yang gitu? Pernah tak dengar kat surau masing-masing? Saya dengar surau Nanding. Surau Nanding kalau kubur dia punya qamat dia macam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia macam azan. Patutnya dipendekkan. Kalau azan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia punya qamat pun macam gitu juga. Kalimah dia gitu. Jadi dia tak dapat sunat memendekkan. Pendek je. Allahu Akbar, pendek. Mana dalam Jalalah ni pendek. Kerana dia kata azan memanggil orang yang belum hadir. Azan dia panggil orang belum hadir. Mana orang belum hadir ni jauh. Dia jauh. Lepas tu suara tu dia panjang-panjangkan. Macam kita panggil orang lah. Kalau orang jauh kita panggil, oi, mai sini. Jauh kan. Mai sini, aku tiap-tiap kau tak dengar. Orang Melaka ni. Orang Melaka cakap tiap. Tu tiap. Tiap. Teriak. Tiap. T-I-A-K. Teriak. Teriak lah. Tapi orang Melaka kata tiap. Oi, mai sini. Abang panggil dia tak dengar. Tiap-tiap kau tak dengar. Mari. Tu kau orang jauh. Kalau orang sebelah kita, takkan kita cakap gitu. Oi, mai sini. Tak pendek kan? Dari segi logik pun tak tahu terima. Orang dekat kita panggil, oh, mai sini. Orang kata, kau nak aku buka ke? Betul. Kak kot Ustaz. Kak kot. Saya pergi Batang Kali. Saya pergi beli pisang. Beli apa? Beli pucuk bakar. Saya nampak orang warung ni bergaduh. Bergaduh lelaki bini. Bogat. Jadi. Kata aku benda lah. Pada kali lah. Saya dah berjalan lagi orang bergaduh. Lepas tu perempuan ni dia pergi dah belakang. Dia bercakap seorang. Tak apalah. Habis yang pakcik ni jaga dah seorang. Saya tanya pakcik, pucuk baku ni berapa harga? Dia tak dengar. Saya tanya sekali, dia buat diam. Dia macam buat kerja sendiri. Saya kata, oh dembul ni mungkin lepas bergaduh dengan bini ni. Dia kata, lepas tu bini dia datang. Dia kata, bang nak apa? Saya kata ni, nak beli ni. Jangan cakap pakcik ni pokak dia kata. Bila kita cakap dia pokak, dia marah. Akhirnya bergaduh dari tu. Lepas tu pakcik ni asyik buat sini yang telinga dia. Katanya dia Itu speak. This is Pak Mike. Kalau aku jangan marah lah. Kesian lelaki. Dulu lelaki tu muda, handsome. Tak marah. Sekarang lelaki dah pekak marah depan orang tu. Saya kata apa lah bergaduh lelaki bini ni. Bila saya kata dia pekak bang, dia marah.
Dan lelaki ni pun macam tak apa dengar apa dia cakap. Dia macam pekak lah kan. Lepas tu ada orang tanya dia, petai ni berapa? Dia kata, petai ni berapa? Lepas tu isteri dia kata, dah cakap dengan saya, cakap dengan dia pekak. Mungkin dia ada tua kan. Tua pekak lah. Macam grup ni pun macam ramai pekak, tanya tak jawab. Ini masuk air. Abang dia suruh buka dok musim tu dia masuk air. Rumah banjir. Tapi dia pekak. Dengar Ustaz, dengar. Buat air sampai lutut dia takkan dia masuk air. Benang ke buat rumah tu. Ya, handset jatuh air Ustaz. Handset jatuh air, tu pekak. Handset je pekak. Apa tak pekak. Saya air, tidur dalam ambil asyik tu air betul gini. Oh, ambil air. Air begini. Handset saya pandang juga. Saya tengok abang tu kan. Saya tengok abang tu dia kesian. Saya bayangkan muka dia datang dia. Rasanya dia macam tua dia saya lah. Tapi saya bayangkan muka dia, abang ni handsome dulu ni. Saya bayangkan lah. Saya bayangkan bini dia dulu memujuk rayu. Di tepi pantai kanan balak. Kali dah tua kena marah, pekak. Aduh. Bagi pihak lelaki saya sifati lah. Kesian dulu. Handset silent mode tu Ustaz, tu yang tak dengar tu. Itu kan Yang sampai dengan telinga. Kebalik, saya punya handset pandai. Ustaz tanya dia terus pekak. Itu handset tu bukan Vivo tu. Itu nama dia Badak. Nama dia Badak air. Badak air. Sedih lah tengok. Betul lah. Janganlah mahu orang lelaki pekak kan. Pekak-pekak lah macam mana kan. Dulu masa handsome tak pekak. Sekarang ni dah pekak dah macam mana. Tapi jangan cakap dengan dia ni bang. Ni pekak ni kata. Oh Angka dekat 60 lebih lah. Kenapa muka dia? Dia macam sebaya je tu. Dia macam sebaya. Bila orang kata dia pekak, dia marah dia tu. Amboi. Saya mewakili pejuang-pejuang lelaki rasa sedih lah. Jangan cakap itulah kat lelaki. Tak ber. Pejuang hak organisasi lelaki. Jangan cakap begitu kat lelaki. Kesian lelaki Itu masih handsome yang nyanyi tepi laut. Sekarang bukan nyanyi tepi laut. Dah meluat-luat pekak. Kan kena tiak Ustaz. Kan kena tiak. Aku tiak kau tak dengar dia. Orang berkali tu jadi orang Melaka. Dilaungkan tempat tinggi guna peluang suara. Sunat lafaz iqamah pendek dan cepat. Allahu Akbar, cepat. Kalau azan Allahu Akbar. Itu beza tu. Satu cepat, satu lambat. Satu pendek, satu panjang. Pendek pada qamat, cepat pada qamat, panjang pada azan. Panjang pada azan. Lambat pada azan. Jadi itu ada sunat tu. Kerana azan dia panggil, dia tiap orang belum datang. Kalau qamat dia panggil orang yang dah datang. Itu beza tu. Apa dalil dia? Ni dalam kitab dia cerita dalil. Seorang wanita daripada Bani Najjar. Bani Najjar ni kalau kita ikut kitab ada yang kata keturunan Siti Khadijah. Bani Najjar. Bani Najjar ni dia ada keturunan dekat Madinah, dia ada keturunan dekat Mekah. Bani Najjar ni dekat Madinah pun ramai keturunan dia, Bani Najjar. Bani Najjar. Yang menyatakan rumahku dahulu, aku termasuk rumahnya tertinggi di sekitar Masjid Nabi. Rumah dia, kiri Masjid Nabi ni, rumah dia atas bukit kot. Dan Bilal, dulu Fajar di atas rumah tersebut. Fajar ni bila masuk subuh, dia naik kat sebelah rumah dia. Sebab rumah dia tinggi. Dan dia laungkan azan. Sekarang ni kalau tinggi di Madinah tak ada dah nampak. Semua rata je. Dululah. Jadi dalil apa? Bilal ni dia pergi rumah seorang perempuan, sebelah rumah perempuan tu kawasan tinggi,
dia pergi azan dekat tempat itu pada waktu fajar. Ah, jadi kita katakanlah tempat kita kena banjir. Elektrik tak ada. Sebelah surau tu ada bukit. Naik atas bukit. Naik atas bukit. Azan. Kenapa? PA sistem dah rosak. Bawah punya surau PA sistem habis. Boleh pakai. Lumpur dekat depan surau tu bawah kata 6 inci. Bau busuk sekarang. Laporan terakhir semalam dia kata bau busuk kawasan tu. Kawasan Nanding. Makanan orang buang depan rumah. Turun sampah tak datang. Lepas tu perabot orang buang depan rumah. Lepas tu longkang sumbat. Longkang tak boleh jalan air. Sebab longkang dah penuh lumpur. Jadi semalam dia orang fikir-fikir nak campur lah. Nak campur lumpur tu, nak keluarkan, nak buang, nak panggil mesin. Lori sedut tu. Sedut tu dah lama, dia keras. Bila dah keras, bila kalau mandi, surut, nak kita kemas dia cepat. Tapi itulah, bila elektrik tak ada, api tak ada, nak kemas dengan apa? Nak kemas dengan apa? Terpaksa dah tunggu. Tunggu dia keras. Dia keras tu pakai cangkul. Dari tanah biasa. Tanah. Oh, kesian nak tengok. Kita ni kederat tak ada. Kalau ada kederat, nak tolong. Kalau tolong kan, kita nak menyangkul kan, kita pulang sobat. Tu lah, dia kata kederat tak ada. Nombor 4. Ustaz, dah boleh masuk ke sana ke Ustaz? Boleh pergi melawat dah ke? Nombor 5. Oh. Boleh, parking jauh. Parking kat luar. Jadi besok ni, saya suruh datang rumah besok. Duit bantuan ni untuk Nanding dah ada. Tak payah beritahu so dapat berapa tak beritahu lah. Saya agih-agihkan lah. Nanding, Perserai, Sejangkang, Bentong seorang. Ni cuma pelajar tau. Kita tak mampu kalau kita rumah tak banjir, anak kita tempat lain banjir. Mak saudara kita banjir. Yang tu saya tak mampu lah untuk bagi. Kalau kita bagi ramai sangat, nanti bilangan dia sikit. Kita dapat orang 300-400 pun rasanya tak boleh nak buat apa kan. Jadi yang nyumbang pun tak banyak lah. Adalah 30,000. Jadi ni yang saya bincang dengan Kak Ina. Bincang dengan beberapa kawan. Kita akhirkan pada pelajar sajalah. Saya minta maaf lah. Kita tak boleh nak bagi semua lah. Pada pelajar yang terkesan. Kalau siapa yang nama adalah. Tapi yang nama tak adalah. Jangan hati-hati dengan saya lah. Jadi siapa yang ada tu terimalah seadanya. Untuk si Jangkang. Untuk si Jangkang dengan Sungai Serai dah diagihkan dah. Sungai Jangkang dengan Sungai Serai di bank in. Betul Kak Ina? Kak Ina bagi bank in kan? Okay. Ya dah. Nanti Bentong 1 orang di bank in. Lepas tu yang Sungai Serai ni ada 9 orang. Sungai Serai kalau kena tu kampung. Tapi saya cuma sumbang, banyak sumbang ni nak sumbang pada pelajar. Pada pelajar lah, kawan pelajar ni. Jadi cuma kawan pelajar yang dapat. Harap-harap yang lain tu dapat juga bantuan lah daripada kawan-kawan karya apa semua orang luar dapat bantuan. Sebab kita tak boleh bagi semua lah. Sebab kita pun tak mampu nak bagi semua. Kita doa-doa lah begitulah. Okey, siapa yang dapat tu syukur je lah. Syukur je lah. Kawan nak perjuangan kita ambil je lah. Jangan kata alah dapat 1,500 nak ambil kereta pun tak boleh. Amboi. Kami tak banjir pun kereta buruk. Melampau betul. Melampau. Belilah apa yang boleh beli kan. Kalau bagi sikit sangat pun, bagi 200-300 pun tak boleh beli apa je lah. Kalau kawan-kawan nak belikan dia orang kereta, hubungi personally. War, ni dia nak bagi war ni Mercedes baru. Pergi cakap dengan dia. Tak apa, bagi. Amin. Kalau Mercedes baru, tak rugi kita banjir. Cuba Mercedes tu beli rumah lain. Dilakukan secara berdiri kecuali uzur. Kalau kita masuk, tengok Bilal tengah duduk, azan. Dia duduk bersila. Kita kata tak sah azan. Tu salah. Saya pernah tengok dulu. Bilal ni dia bukan azan, dia baca tu.
Ya Arhamar Rahimin. Apa nama tu? Bal. Tarhim. Tahrim. Tahrim. Ha. Tahrim. Dulu kampung Pekalan Malak pun ada. Bila 5 suku je dengar. Dulu pelat saya duduk dulu ada. Siap tu lah. Siap tu Bilal dia pun siap. Dia baca tu. Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Siap tu mati, kaset ganti. Kaset. Bilal yang baru ni muda tak muda jugalah. 30 lebih. Dia kata saya bajet 19 minit sebelum masuk waktu. Saya on kaset. Saya dengar suara Asri Rabani ni. Saya kata sedap ni suara Bilal ni. Rupanya, tapi macam suara Asri Rabani. Saya tanya siapa baca Rahim tadi. Dia kata kaset. 19 minit nanti saya tutup azan. Dia bajet lah 19 minit. Sekarang semua main kaset. Kalau boleh azan pun nak kaset. Kalau boleh ya. Semua main kaset. Tapi dulu yang Pakcik Hashim ni dulu, dia baca. Setiap hari dia baca. Tapi kalau kita dengar kan, tak sayup, sedih hati. Ya Arhamar Rahimin Nirhamna. Wahai Tuhan yang sangat mengasih. Nirhamna, kasihilah kami. Merayu tu, batu nak kubur tu. Ya Arhamar Rahimin Nirhamna. Ya Arhamar Rahimin Nirhamna. Kalau kita dengar sungguh, sayup lah. Kampung-kampung lah, sayup. Jadi itu adalah rayuan-rayuan pada Allah. Lepas tu dah sampai waktu, maknanya dia azan dulu kali pertama, nanti lagi setengah jam nak azan subuh, dia baca itulah Karim tu. Ya Arhamar Rahimin Irhamna wa'afina wa'fu anna. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami. Wa'ala ta'atika wa syukrika illa. Dalam kami taat dan syukur pada Engkau. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang hidup dengan sendiri, berdiri dengan sendiri. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin, dengan rahmat Kau. Padahal disebut nama Rasulullah. Lepas tu ujung tu disebut Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu Osman Al-Affan. Disebut lepas tu Umar Al-Khattab. Lepas tu Ali Al-Talib. Habis itu satu set tu, diorang azan. Dia ada satu set. Di Tahrim ni ada satu set bacaan. Tapi sekarang tak dengar lagi lah. Kalau Malak pun tak dengar juga. Tadi subuh sana, semalam subuh sini pun tak dengar juga. Dulu ada orang buat lah. Dilakukan berdiri. Sunat lakukan berdiri. Kecuali dia memiliki keuzuran. Tak ada orang muda. Muda dah pergi Kuala Lumpur kerja. Dulu saya cerita dulu, kampung abang ipar saya je. Rantau, Negeri Sembilan. Saya pergi rumah dia. Lepas tu semai Jumaat. Duduk selalu depan. Dia punya Bilal ni orang tua. Dia pakai jubah yang Mekah tau. Tu jubah Mekah. Kat Mekah ni kan ada jubah lengan pendek yang sarung tu. Lepas tu dia ada... Macam abaya tu Macam abaya tu Lengan pendek tu. Lengan pendek. Tapi dia pakai jubah luar, lepas tu ada jubah lain. Saya ingat lagi dia pakai jubah warna kuning. Dia pakai serban. Jadi bila semai Jumaat, dia tongkat kan dia pegang. Ada kampung kan pegang tongkat. Lepas tu bila dia baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia pegang tongkat. Dia pegang tongkat. Dia duduk depan. Saya duduk sebelah depan. Dia masa pegang tongkat tu dia baca Innallah, goyang. Badan goyang. Ya ayyuhallazina. Dia kata tumbang pula pakcik ni kat goyang. Saya tanya dengan abang ipar saya, bang, tak ada orang muda jadi Bilal dah kampung ni. Dia kata aku dah paling muda. Dia kata dah kampung ni yang paling muda dia. Saya dengan kakak saya ni, abang ipar saya ni, kalau ikut umur, 12 tahun beza. 12 tahun beza. Masa tu umur saya 30, dia 40 lebih. Dia kata aku dah paling muda kampung ni. Tak ada orang muda kerja. Orang muda semua di Kuala Lumpur kerja. Dia kata dia tunjuklah belah sana ada sawah. Mana ada orang kerja dah, tak ada orang kerja. Orang pun tak ada nak ambil upah lah dia kata. Sawah tu dia dilalang lah terbiar.
Dia begitu dia goyang. Innallahu wa kalau rebah tu, kesian kan. Tu elok berdiri. Azan ni sunat berdiri. Sunat berdiri. Hadis ni apa? Sesungguhnya Allah mencabut roh-roh bila dia suka. Dan mengembalikannya bila dia suka. Wahai Bilal, dia kata. Bangun. Bila Rasulullah kata, wahai Bilal, bangun. Dan berazanlah untuk solat. Ni perkataan ni. Ini bangun ni. Dia jadi dalil. Dalil untuk apa? Dalil sunat azan ketika berdiri. Wahai Bilal, bangunlah engkau. Gitu. Mana Bilal duduk, tengah duduk. Bukan suruh azan dengan duduk. Bangunlah engkau dan berazanlah untuk solat. Bilal tukar azan. Wahai Bilal, bangunlah engkau. Berazan untuk solat. Ni dalil sunat azan. Okey. Nombor 6. Palingkan ke sebelah kanan semasa menyebut hayya 'alas solah dan ke sebelah kiri masa menyebut hayya 'alal falah dalam keadaan dada yang tetap. Okey. Kalau mic tu macam ni, mic telinga, jadi mulut sini. Jadi bila kita azan tu, bila hayya 'alas solah, kita pusing ke kanan. Hayya 'alas solah, pusing. Sebab mic kat sini. Hayya 'alas solah. Bila hayya 'alal falah, mic kat mulut ni kita pusing. Hayya 'alal falah, pusing. Memaling. Tapi dada tetap. Bukan macam ni. Hayya 'alas solah, bukan macam ni. Dada kita pusing. Sunat dia dada tetap. Kepala dia pusing. Hayya 'alas solah. Bila belah-belah kiri, hayya 'alal falah. Begitu. Kalau mic itu tetap, macam stand mic tu, dulu Ustaz ajar macam mana, Ustaz kata, pusingkan mic tu atas sini, pusingkan dia atas sana dulu. Lepas tu bila kita mula, kita terus berpaling. Hayya 'alas solah, gitu. Atau alihkan mic tu belah sini. Hayya 'alas solah. Lepas tu buat tu paling. Hayya 'alas solah. Pusing. Hayya 'alas solah. Pusing ini. Hayya 'alal falah. Lepas tu hayya solah, hayya falah. Hayya solah belah kanan, hayya solah belah kanan. Hayya 'alal falah belah kiri. Hayya 'alal falah belah kiri. Pusing kan? Pusing. Solah kanan. Balik untuk yang kedua. Dua kali. Hayya 'alas solah. Patah balik. Hayya 'alas solah. Lepas tu. Hayya 'alal falah. Patah balik. Hayya 'alal falah. Tak toleh azan sah. Tapi dapat pahala, tak dapat pahala toleh. Boleh lah, adalah kebaikan tu. Hilang sakit tengkuk, boleh tahu. Betul tak? Toleh dapat pahala Ustaz Ada pahala, adalah baik. Itu ada baik. Nabi buat ni semua ada baik. Toleh lah sikit. Toleh, patah balik. Hayya 'alal falah, toleh. Toleh. Tak toleh pun sah. Tapi elok toleh. Walaupun seorang orang tak nampak toleh tak toleh. Tapi kita toleh. Pada niatkan mengikut apa yang Rasul ajar. Tangan letak kat telinga tu sunat ke Ustaz? Tangan yang letak kat telinga tu sunat ke? Ni belum sampai. Sunat dah. Letak kat telinga. Tangan letak kat telinga. Apa sunat juga. Apa dalil ni? Nanti orang kata kau toleh-toleh kau belajar mana? Kau belajar mana? Kau suka-suka buat. Kau tak belajar, kau toleh-toleh. Orang Melaka dah marah ni. Kau tak belajar, tak belajar. Jual nama Ustaz tu.
Orang Melaka dah mengadang. Kau tak belajar, kau tulis-tulis. Mana kau belajar? Ustaz nak Ini dalil. Bukan kita belajar kosong-kosong. Dia tanya. Ustaz, kalau di apa ni? Solat seorang-seorang sendirian tu di rumah pun kena pahala ni Ustaz ya? Boleh juga. Dapatlah pahala sunat ya Ustaz kan? Dapat pada tulis. Okey Ustaz, terima kasih. Kita kena tamak lah. Kita nak ambil markah banyak-banyak. Okay, dosa dah banyak. Nak buatkan amal ni. Buatkan timbang amal. Tulis. Mana kau belajar tu tulis? Ada lah dalam kitab. Apa dalil? Ni dalil ni. Abu Juhaifah dia kata, sesungguhnya beliau melihat Bilal berazan. Tengok Bilal azan. Lalu aku melihat mulutnya di sana di sini ketika mengucapkan azan. Pada riwayat Muslim ada orang kata, lalu mulailah aku mematikan mulutnya diputar ke sana di sini, iaitu ke kanan masa hayal falah dan ke kiri masa hayal falah. Ni dalil dia. Memutar di mana apa? Dia toleh ke kanan, dia toleh ke kiri. Bila hayal falah dia toleh ke kanan, hayal falah dia toleh ke kiri. Ini dalil. Sahabat-sahabat tengok, mereka cerita. Dan benda ni sampai dari mulut ke mulut. Sampai kat kita. Sebab itulah orang toleh. Jangan kata bid'ah. Ini ada dalil. Orang maksud susun lagi kita ambil, kita ikut. Lepas ni kita toleh. Bat. Ya Ustaz, saya tulis. Bat azan tak? Dekat azan kat surau. Kadang azan, kadang memang azan. Kalau tak ada orang azan lah. Kalau Bilal yang tu lambat datang, dia suruh saya azan. Memang toleh lah, tapi tak tahu pula toleh tu sunat. Tak buat pada lah. Rugi aduh. Habis toleh kenapa? Sebab saya tengok Bilal tu buat. Daripada kecil saya tengok, tapi tak pernah menanya. Tak pernah menanya. Rugilah saya. Rugilah tak tahu sunat. Saya dah tahu lah. Saya dah tahu. Toleh kenapa toleh? Sunat toleh. Apa dalil? Ni orang tengok. Contoh pada Bilal, mulut dia pun mengambil azan dan dia menoleh sana, menoleh sini. Toleh ke kanan. Dia sebut kata tu, iaitu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan masa hayal solah dan ke kiri macam mengucap hayal falah. Itu yang kita kena belajar ni, kita tahu toleh. Dia dapat toleh. Ustaz. Rahman. Ya. Apa Haji Adam? Suara hilang dah. Sekali. Yang tutup telinga tu masa azan tu, itu sunat ke apa? Ada yang tutup sebelah, ada yang tutup dua-dua. Ada tak apa-apa? Nanti sampai. Sunat. Dia tutup dua-dua. Tutup dua-dua. Okey, terima kasih. Okey. Nombor 7, dia kata apa? Melakukan tarjih. Tarjih ni iaitu menyebut dua kalimah secara senyap belum dinyaringkan. Dua kalimah apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya azan dia begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu secara senyap. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang tak pandai pandangnya. Kenapa kau azan ni? Belajar bang, belajar. Bukan azan. Solat duha. Di mana punya mazhab ni? Ini ada yang sesatnya. Dia pakai bodah belakang sebelah ni. Mana yang belajar ni? Belajar bang, belajar. Lepas tu, secara senyap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak 2 kali tak apa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru kuat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. First time. Allah pun tak ada.
syahadat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Lepas tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca dengan senyap. Baca dengan senyap. Bukan baca sendiri. Baca dengan sendiri. Lepas tu baru kita cakap asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baca dengan senyap lagi. Kalimah kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu tak baca senyap lagi dah. Terus masuk. Apa? Hayya 'alas solat. Hayya 'alas solat. Lepas tu tak ada baca senyap lagi dah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu dah. Itu yang baca senyap kena berdekar je. Kalau pertandingan azan sekolah-sekolah kan. Apa dulu? Amal Islami apa? Saya tahu dah ni pertandingan ni. Jadi orang yang mengadili ni antara kotak markah yang dia akan isi tarjih. Kalau tak ada tarjih, tak dapat markah kat tarjih. Syahadatain ni maksud apa? Syahadat. Dua syahadah. Rakaatain. Dua rakaat. Tain ni dua rakaat. Ya imamal qiblatain ni. Itu kan Rasulullah, itu kan imam yang mempunyai dua kiblat. Ya imam qiblataini ya nabiyan. Kan selawat tu yang Nabi sallallahu alaihi. Wahai imam yang mempunyai dua kiblat. Satu Masjidil Aqsa, satu lagi inilah Baitullah. Rasulullah ni dipanggil imam yang memiliki dua kiblat. Lepas tu kat rumah saya tu orang bagi misi kiblat lain. Misi pertama ni salah kiblat. Jadi tukar ke kapet. Di depan tu betul kiblat. Dua kata misi kiblat lain. Misi yang ada dua kiblat. Tain ni dua, rakaat lain. Rakaat lain. Kiblat lain. Jadi syahadatain. Secara senyap sebelum dinyaringkan. Melakukan taswib. Apa taswib dia cakap dah? Semasa azan subuh, iaitu dengan mengucap as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kalau orang kita azan, kita tak sebut ni, kita dapat sunat. As-salatu khairum minan naum itu taswib, tasod, waw, ya, fa. Sebanyak 2 kali. Selepas sebut, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Taswib. Nanti kalau kita ganti orang azan, bila dia kata, kau ganti aku lah, paginya aku tak lihat. Kau jangan lupa tasbih. Kita pun tak belajar. Apa wib kau tak belajar memang kau kata apa wib. Dia kata tasbih. Apa wib apa ni? Tak dengar apa wib. Lepas tu bila tu kata kau jangan lupa sebut as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum itu nama dia taswib. Perkataan tu dah kena biasa dengar. Taswib. Tasod. Oh ya apa. Taswib. Kalau perempuan tegur lelaki semayang jemaah kat sini. Ni nama apa? Apa? Tasbih.
Tasbih. Kalau lelaki, dia kata dengan imam, Subhanallah, itu nama apa? Bat, Bendin, Tasbih. Tasbih pula. Itu kalau luar solat, Subhanallah, itu tasbih. Dalam solat, Aduh. Subhanallah, salah. Imam ada buat salah. Oh. Itu nama dia apa? Badin. Apa nama Badin? Dengar tak? Banding makan. Apa ni nak tengok? Kalau dah kata dia, kata ni memang pandai. Maksudnya kalau perempuan buat, tasbih. Kalau lelaki, Subhanallah, pada niat zikir. Apa? I'lam. Atau talqin. Talqin atau i'lam. I'lam ni memberitahu. Talqin ni memperingat. Itu perbuatan tu nama dia i'lam. Sebutan dia tasbih. Sebutan dia tasbih. Perbuatan dia i'lam. Kalau imam baca qul huwallahu ahad, imam salah baca. Lam yalid wa lam yulad. Kita kena betulkan, kita baca. Allahu samad pada niat membaca baca Quran. Kalau niat Islam atau niat talqin, tidak niat baca Quran, maka batallah sembahyang makmum itu. Kalau baca Subhanallah tanpa niat zikir, maka batallah sembahyang makmum itu. Sebab dikatakan bercakap dengan imam. Jadi kena niat apa? I'lam atau talqin dan niat juga pada zikir. Kalau tak niat talqin tak apa, tak niat i'lam tak apa, tapi niat zikir, pun boleh juga. Kalau ada niat talqin atau i'lam, mesti niat zikir. Tu nak kena term-term tu nya, kena faham. Talqin, i'lam. Kalau perempuan tepuk tangan, tasbih. Kalau tadi masa kalimah syahadat tu baca perlahan. Itu tarji'. Tarji'. Tasbih, tarji'. Tanya cepat. Macam mana ejaan yang tepuk tangan tu, Ustaz? Tasod faya kok. Ustaz, satu soalan. Kalau orang yang dengar azan ni dia sunat jawab azan. Okey. Kalau orang yang muazzin ni, macam tu hayya alal falah tu, dia sunat tak jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Kecuali tarjih je lah. Tarjih. Pada dia sunat tarjih. Alright. Okey, lagi. Siapa lagi jadi angkat tangan? Tanya. Kalau la ilaha illallah, nama dia apa? Tahlil. Baru nak tanya suruh Abang Halim jawab. La ilaha illallah apa buat? Tahlil. Subhanallah. Tasbih. Tahmid. Alhamdulillah. Tahmid. La haula wala quwwata illa billah. Kaulah di ipar aku le. Di ipar aku dengan adik aku bini empat tu nama dia kaulah. Hauqalah. Dia kan kaulah. Kalah. Hauqalah. La ilaha illallah. Tahlil. Subhanallah. Tasbih. Alhamdulillah. Tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Tasbih. Ni kalau kat depan ni kumpul di beri bertanya ni. Dan saya boleh bayar dan saya punya telopong tu. Memang memang berpeluh je nasi ni. Banjir lagi baju dia. Sami
Allah liman hamidah apa? Tasmi'. Tasmi'. Okey. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Tu terma tu nak kena biasa lah. Terma tu nak kena baca. Tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Takbir. Istiqalat. Kalau mula-mula sembahyang, takbiratul ihram. Subhanallah, takbir. Alhamdulillah, tahmid. Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah, tahlil. Itu ada takbir, ada tahmid dan tahlil. La haula wala quwwata illa billah. Apa? Hauqalah. 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 Menyatakan ketidakupaya kita tanpa Allah tolong dan Allah bantu. Nama dia Hauqalah. Hauqalah. Okey. Mau apa? Dah le, 9.30 le. Nak balik le, tentang 12.30 Pedona dah panggil. Jangan bawa laju le. Mana dia bawa laju le? Dia bawa. Ustaz, apa lagi 140 dan 90? Tak nampak. Itu dia kurang mana. Rasa kau lupa 1 jam lepas, Masya Allah. Abang ni dengar pula. Dengar. Banyak pula. Bila soalan dia. Okey, sambung. Abang Din guna taktik lama tu. Orang lama dia penuh dengan musibat. Abang Din kali ni kalau berhimpun duduk depan, saya duduk belakang. Abang Din kali duduk tengah. Saya tu depan lah. Depan dia tengah, Abang Din duduk depan. Haji Nasir duduk belakang sikit lah. Kesian Haji Nasir, supaya jangan dia turun. Okey. Nasir dia paling saya digelak lah. Nombor 9. Nanti tunggu depan. Haji Mio ada? Ada Ustaz, ada. Haji Mio nombor 9 ni, insyaAllah. Pukul 9 minggu depan, okey. Satu ya? Pukul 8.30. Depan nombor okey. 9, sambung nombor 9. Okey lah, saya pun nak maaf lah hari ni, saya tak boleh pergi Kampung Kantan lah. Saya tengok jalan dekat kali pun dah jam lagi. Bawa apa saya nak keluar rumah tu. Ya, memang jam, teruk jam. Pagi pun jam Ya, Sekarang jam masih memang. jam ke Haji Mio? Ya, macam mana? Sekarang masih jam Sekarang ni memang jam. Satu Ahad memang teruk jam. Sebab jam ramai ramai datang tolong bantuan kan. NGO ambil tolong, jadi memang di blok, banyak jalan di blok. Jadi tak boleh masuk. Dia kena parking tepi jalan. Jadi jangan kaki lah. Jalan untuk tolong. Pada kawan dia meter jangan ya. kaki. Ya, betul. Memang. Tak apalah. PM nak masuk hari ni tak? Cadak. Asalnya PM datang pagi ni kot. Pagi ni. PM datang ni pagi ni. PM tak jalan kaki, dia orang masuk bila dalam. Tak apalah, dulu lah orang besar datang lah tengok sikit layan ni. Kesian. Okey, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Yam, tumpang 4 kejap untuk Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Masih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah.